Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya akan merungkai berkenaan kisah Bendahara Tun Ali pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini dan tolong saya untuk subscribe channel ini juga. Bendahara Sri Naradiraja Tun Ali bin Mani Purindam adalah Bendahara Melaka yang keempat. Beliau merupakan anak kepada Mani Purindam, orang kaya dari India, dan Tun Rana Sandari, Tun Perpatih Besar. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1456 dan digantikan oleh Bendahara Tun Perak. Sebelum menjadi bendahara, Tun Ali pernah menjadi penghulu bendahari kepada Sultan Muhammad Shah. Selepas isteri pertamanya meninggal, beliau telah berkahwin dengan Tun Kudu, yang ini anak kepada Tun Perpatih Sedang, yang sengaja diceraikan untuknya oleh Sultan Muzaffar Shah, yang ini Raja Kasim. Salah seorang anaknya dengan Tun Kudu iaitu Tun Mutahir turut dilantik sebagai bendahara. Pada zaman pemerintahan Abu Syahid, atau nama sebenarnya adalah Raja Ibrahim, ialah Sultan Hileh Melaka keempat. Baginda memerintah dari tahun 1444 hingga 1446. Ini hanya selama 3 tahun sahaja pemerintahannya. Setelah kemakatan Sultan Muhammad Shah pada tahun 1445, Raja Ibrahim, anak andanya bersama Puteri Rokan, telah ditabalkan sebagai pemerintah keempat Melaka dan digelar dengan gelaran Sultan Abu Syahid. Tun Ali telah dilantik sebagai Bendahari Melaka bergelar Sri Naradiraja, menggantikan datuknya Sri Naradiraja Tun Perpatih Besar. Walaupun Sultan Abu Syahid merupakan pemerintah Melaka, kuasa pemerintahan sebenarnya terletak di tangan Raja Rokan, sepupu ibundanya yang telah datang menetap di Melaka sewaktu pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Dalam jangka masa tersebut, Melaka seolah diperintah oleh Raja Rokan yang sentiasa berdamping dengan Sultan Abu Syahid. Akibatnya, pegawai-pegawai kanan Melaka mula membenci Raja Rokan. Raja Rokan tidak membenarkan Raja Kasim, anak anda Sultan Muhammad Shah bersama Tun Wati, menetap di istana. Raja Kasim telah dipaksa untuk meninggalkan istana dan meneruskan hidup sebagai seorang pelayan. Tiada sesiapa pun melainkan memandanya Tun Ali yang mengambil berat terhadap dirinya dan melindunginya dari sebarang ancaman. Justru Raja Kasim kemudiannya telah berpakat dengan memandanya Sri Naradiraja Tun Ali untuk menentang Raja Rokan. Perancangan mereka mendapat sambutan yang baik di kalangan penduduk Melaka yang sememangnya tidak menyukai Raja Rokan. Sri Naradiraja Tun Ali dan Raja Kasim juga telah memperdaya Bendahara Melaka untuk menyebelahi mereka. Satu serangan telah dilakukan pada waktu malam di istana dan terjadilah satu pertarungan di antara pengikut Sultan Abu Syahid dan penduduk Melaka yang diketuai oleh Raja Kasim. Sewaktu serangan tersebut, Raja Kasim dan Sri Naradiraja Tun Ali cuba untuk memisahkan Sultan Abu Syahid daripada Raja Rokan, tetapi tidak berjaya. Apabila Raja Rokan ditikam oleh salah seorang penyerang, dia pantas bertindak balas menikam Sultan Abu Syahid. Akibatnya, kedua-dua Sultan Abu Syahid dan Raja Rokan telah terbunuh dalam serangan itu yang berlaku pada tahun 1447. Kemangkatan Sultan Abu Syahid walaupun tidak dirancang, merupakan perkembangan yang penting dalam sejarah Melaka kerana ia telah memastikan kesinambungan dan kestabilan politik di Melaka. Namun, ada juga pendapat mengatakan Raja Kasim telah berpakat dengan Tun Ali untuk menjatuhkan Raja Ibrahim yang menjadi Sultan pada ketika itu. Tun Ali telah bertindak meracun Raja Ibrahim sekeluarga. Setakat itu saja,
catatan sejarah secara ringkas dan padat yang dapat saya terangkan. Berikut adalah penjelasan saya melalui sumber mata batin yang saya dapat. Sebelum itu, diingatkan sekali lagi, sekiranya anda tidak suka dengan sumber mata batin ini, sila tinggalkan video ini kerana kebiasaannya bercanggah dengan sumber catatan sejarah dari transkrip atau manuskrip. Sumber mata batin hanya untuk mendapatkan pengesahan saja pada sesuatu perkara dari sumber sejarah kerana kita tidak berada di zaman tersebut. Baik, kembali kepada kisah Tun Ali ini. Pengesahan dari sumber mata batin ialah, pertama, sebenarnya pada ketika Raja Ibrahim yakni Sultan Abu Syahid Maniki Tahta, Tun Ali tak ada jawatan dalam kerajaan walaupun datuknya Tun Perpatih Besar Tun Nara Sandari pernah menjadi bendahara Melaka. Untuk merampas kembali jawatan bendahara kepadanya, Tun Ali membuat perancangan dan kebetulan istana hadapi pergolakan disebabkan Raja Rokan. Tun Ali membuat perancangan untuk menjatuhkan Raja Rokan dan kembalikan kuasa kepada Raja Kasim, dan cara itu diharap bila Raja Kasim naik tahta nanti, beliau akan dilantik menjadi bendahara. Kedua, Raja Ibrahim yakni Sultan Abu Syahid bukan dibunuh secara diracun atau ditikam oleh Raja Rokan, tetapi sebenarnya ditikam oleh Tun Ali dalam keadaan istana kelang kabut. Perkara ini tidak diketahui oleh sesiapa pun sehingga hari ini. Itulah permainan Tun Ali. Raja Kasim yakni Sultan Muzaffar Shah pun tidak mengetahui perkara tersebut, yang beliau tahu hanya ingin pisahkan Raja Rokan dengan Sultan Abu Syahid sahaja. Ketiga, namun masih ada halangan pada Tun Ali untuk mendapatkan jawatan tersebut, yakni halangan oleh Tun Perpatih Sedang yang masih memegang jawatan bendahara. Jadi Tun Ali membuat perancangan dengan menjemput Tun Perpatih Sedang ke rumahnya untuk meraihkan kejayaan mereka menumpaskan Raja Rokan. Namun itu hanyalah tipu daya Tun Ali kerana Tun Ali ingin membunuh Tun Perpatih Sedang dengan meletakkan racun di dalam minumannya. Tun Perpatih Sedang pengsan dalam perjalanan pulang dan terus meninggal dunia. Keempat, tindakan Tun Ali tersebut telah menyebabkan Tun Kudu, yakni anak dara Tun Perpatih Sedang, timbul rasa syak bahawa ini angkara Tun Ali. Namun Tun Kudu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika itu, Tun Kudu sudah dewasa dan memahami situasi tersebut. Umur Tun Kudu dengan Tun Perak yakni adik Tun Kudu dalam jarak 13 hingga 15 tahun beza umur mereka. Bermaksud Tun Kudu lebih dewasa dan matang. Jadi Tun Kudu pun ada perancangan untuk kembalikan jawatan bendahara kepada adiknya iaitu Tun Perak. Berkenaan Tun Perak, sila rujuk video yang lepas saya telah ceritakan dan buat penjelasan. Kelima, makam Tun Ali tidak dapat dipastikan di mana lokasinya. Sekiranya anda mengetahuinya, boleh share di bahagian komen dengan berikan maklumat alamat dan lokasi Google Map. Keenam, ingatkah anda lawatan saya ke sebuah makam di Tanjung Kling, Melaka yang dikatakan makam Hang Tuah? Itu sebenarnya adalah makam ayah kepada Tun Ali, iaitu Mani Purindam, orang kaya dari India. Sebab itu juga kawasan makam tersebut dinamakan Tanjung Kling, Melaka kerana pendaratan pedagang-pedagang dari benua India melalui jalan laut ke Melaka satu ketika dulu. Sila rujuk link video di atas berkenaan lawatan saya ke makam tersebut. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan petunjuk kepada pengkaji sejarah untuk terus membongkar akan kebenaran penerangan saya ini. Saya bukan pengkaji sejarah, tapi hanya membantu memberikan sedikit petunjuk pada sesuatu sejarah secara batin. Apa pandangan dan pendapat anda untuk episod kali ini? Sila kongsikan di bahagian komen di bawah. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat dari video ini. Dan subscribe channel ini kepada yang belum subscribe. Kepada yang baru ke channel ini dan berminat mengetahui eksplorasi yang lepas, masuk ke bahagian channel dan scroll pada bahagian ruangan video.
Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju eksplorasi misteri mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana untuk teruskan rancangan eksplorasi misteri mistik ini. Tanpa sokongan anda, sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video kali ini, dan jumpa kita di episod yang akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.